Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mizatul Qadisha Najah binti Zamri, 13DT19F2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munirah binti Musa, 13DDT19F2018. Hari ini kami akan membentangkan mini projek mobile application. Grup kami memilih e-learning app sebagai tajuk mini projek. Untuk aktiviti main, kami menggunakan relative layout, image view 1, text view dan juga progress bar. Untuk main activity Java, kat sini kita dah declare handler. Untuk public void running, kita menggunakan intent untuk masuk ke page seterusnya, iaitu page yang kedua. Contoh saya tunjuk, bila kita buka apps ni, progress bar ni dia akan loading dan terus masuk ke page yang kedua. Okey, untuk aktiviti main 2, kami juga menggunakan relative layout. 3 edit text iaitu username, password and repassword. 2 button iaitu register dan juga sign in. Untuk main activity Java 2, kat sini kita dah declare edit text iaitu username, password dan repassword, button sign up dan juga sign in. Okey, untuk public void on click ni, dekat sini kalau user tidak tulis apa-apa, dia akan keluar please enter or fail. Kalau kat sini, kalau masukkan username, password dan repassword, dia akan register. Kalau kita salah masukkan salah satu maklumat, dia akan keluar registration fail. Untuk kat sini, kalau kita sudah mempunyai username tapi kita nak register semula dengan menggunakan username yang sama, dia akan keluar user already accept, please sign in. Password not match ni dia akan keluar apabila kita salah masukkan salah satu password. Okey, contoh kat sini saya register Munirah Musa, password 123. Register. Dia akan keluar register. Okey. Untuk aktiviti DB helper ni just kosong. Dan DB helper.java ni public static final dia, kita setkan data sebagai login.db. DB helper dia factory dia null dan juga version 1. Dekat public on create ni, untuk create table user, dalam table user tu ada username dan juga password. Untuk public void on upgrade ni, kita untuk drop table user tadi. Okey, untuk public boolean insert data ni, bahagian ni adalah input user. Okey, untuk if result negative 1, data user kalau salah satu data user ni tak masukkan, dia akan return false. Dan kalau masukkan kedua-dua data ni, dia akan return true. Untuk check username ni, cursor dia mydb.raw query, select all from user where username, dan kita memang menggunakan string. Sama juga check username password, select all from user where username and password. Okey, untuk activity login, kita juga menggunakan relative layout, 2 edit text, username dan password kan. Lepas tu satu button. Untuk login activity ni, kita dah declare username, password, button ni button login. Okey, kat sini sama juga. Kalau user tidak masuk apa-apa,
dia akan keluar please enter or feed. Okey, untuk kat sini kena masukkan username dan password yang telah register tadi. Kalau betul, dia akan keluar successful. Untuk yang last ni, kalau salah masukkan username atau password, dia akan keluar invalid credentials. Okey, contoh saya masukkan username yang dah register tadi, iaitu Munirah Musa 123 dan sign in. Dia akan sign in successful. Okey, hari ini saya akan terangkan Java iaitu animation, count, home activity, notes, question model, quiz dan start quiz. Untuk anim pula, blink, XML, clockwise, fade, move, slide dan zoom. Ni adalah drawable dia. Kita copy picture dekat file location dan paste letak dalam drawable. Okey, dan saya akan terangkan layout iaitu activity animation, count, activity home, activity notes, activity quiz dan activity start quiz. Okey. Untuk yang pertama iaitu home activity. Okey, ni adalah dia punya Java. Sebelum tu kita pergi dekat activity home.xml iaitu dia punya layout. Okey, ni adalah dia punya design interface. Okey, kita menggunakan relative layout, okey, dan menggunakan Android background yang kita letak dalam drawable iaitu bg part, okey. Bila kita klik, tekan je drawable dan dia akan keluar choice picture yang kita nak letak dalam ni. Okey, dekat page ni kita ada satu text view iaitu categories dan ada 5 button iaitu animation, notes, sound, count dan quiz. Okey. Untuk button pertama iaitu button animation, dia punya ID. Button kedua dia punya ID adalah button notes. Button ketiga iaitu button sound. Button yang keempat iaitu button count. Button yang kelima iaitu button quiz. Okey, untuk setiap button kita kena letak dia punya ID supaya dekat activity Java ni dia boleh kenal button tersebut. Okey, kita pergi dekat dia punya activity Java. Okey, dekat sini kita dah declare button, animation, notes, sound, count dan quiz. Okey, dekat sini kita letak animation set on click listener dan intent kita menggunakan set on click listener iaitu kalau button kita kena guna set on click listener. Bila kita tekan button tu dia jadi macam button, dia boleh pergi ke page yang seterusnya. Okey, kita menggunakan intent. Intent ni wajib untuk pergi ke page yang seterusnya. Okey, dekat intent animation ni kita pergi dekat animation class. Okey, dekat home ni dia akan pergi dekat animation bila kita tekan button animation. Sama je macam notes, kita ada set on click listener dan kita ada intent dan dia bila kita tekan button notes dia akan pergi dekat note page. Sama je dengan sound. Kita ada set on click listener dan intent. Count pun sama, quiz pun sama. Untuk bila kita tekan button animation dia akan pergi dekat activity animation. So, first kita akan tengok dia punya layout. Okey, ni adalah layout untuk animation. Kita menggunakan relative layout. Okey, dekat background kat sini saya tak menggunakan any background. Kita just guna plain. Okey, kita ada dua text view iaitu saya tulis Nezuko dan Kamado. Okey, kita ada satu image view iaitu image yang kita nak gerakkan. Dan kita ada 7 button iaitu button zoom, button clockwise, button fade, button blink, move, slide dan stop animation. Okey. Kita akan pergi dekat sebelum kita type coding Java, kita kena ada anim.
iaitu dekat rest kita masukkan dia punya XML untuk kita gerakkan animation tersebut. Okey, ini untuk blink.xml. Okey, dia ada duration, dia ada repeat count, repeat mode, interpolator, to alpha. Okey, ni adalah clockwise dia punya coding, dan ni adalah fade untuk animation fade, dan ini untuk animation move dan animation slide dan juga zoom. Okay, so untuk coding animation, okay, dia punya Java. Okay, dekat sini kita ada public void class clockwise. Okay, untuk button clockwise. Image view, image, iaitu image yang kita nak gerakkan. Okay, benda yang kita nak jadikan dia animation, dan kita kena tulis kat sini RID image. Ni adalah ID untuk image view. Okay, dekat sini kita tulis animation utils, load animation, get application contact, anim clockwise, iaitu XML yang kita create dekat anim ini. Okay, dan dekat sini kita tulis image start animation, sama je macam zoom, fade, blink, move, slide dan stop. Dia menggunakan ID image view, dan ni dia punya anim. Okay, slide, move. Okay, untuk button seterusnya iaitu button nodes. Okay, so kita pergi dekat layout nodes. Okay, ni adalah layout nodes. Kita menggunakan background yang diambil daripada drawable. Okay, yang ni kita gunakan linear layout. Kita ada 3 edit text, ada 4 button. Okay, edit text yang pertama kita letak website. Edit tag yang kedua kita letak link YouTube. Edit tag yang ketiga kita letak website juga. Okey, kita ada 3 button iaitu open notes, open video, open game dan ni back, iaitu menggunakan intent. Okey, button pertama iaitu dia punya ID ialah open website button. ID yang kedua ialah website to open drive button. Yang ketiga iaitu open share button. Okey, dan kita pergi dekat dia punya notes. Okey, kita dah declare dekat sini 3 edit text dan 1 button. Okey, dekat sini kita letakkan dia punya ID. Okey, dan ni untuk ID button. Okey, ni view on click listener. Okey, kita gunakan intent. Intent new, intent notes this untuk home activity class. Okey, ni untuk back punya button. Okey, ni untuk public website yang pertama. Okey, button untuk yang pertama. Okey, kita pastekan dia punya URL kat sini. Dia punya link website. Okey, dan dia akan pergi dekat website tersebut dengan menggunakan intent. Okey, if intent result activity get package manager sama dengan null, okey, dia akan start activity intent. Tapi kalau tak, dia akan keluar can handle this, iaitu implicit intent. Sama je macam website 2 dan website 3. Untuk activity sound.xml, kita juga menggunakan relative layout dengan 8 button, iaitu untuk cat, tiger, bird, duck, horse, dog, frog dan juga pigeon. Untuk sound.java, kita juga dah declare sound pool. Kat sini cat, tiger, duck, bird, horse, dog, frog and pigeon. Sini ni adalah coding dia. Okey, untuk masukkan sound, mula-mula kita kena create dulu folder raw. Lepas tu baru kita boleh paste sound dalam raw. Ni adalah coding dia. Untuk button cat, sound pool dia left volume 1, right volume 1, priority kosong, loop kosong dan rate 1. Sama juga semua macam ni coding dia. Contoh output, pilih kategori sound.
Ini adalah bunyi cat. Ini bunyi tiger. Bunyi burung. Bunyi itik. Kuda. Dog. Frog. Dan Okey, untuk yang ketiga, untuk button yang keempat pula, iaitu count. Okey, kita pergi dekat dia punya layout. Okey, ni ialah button count. Kita menggunakan relative layout. Background yang diambil daripada drawable. Okey, kita menggunakan satu text view, 3 button. Okey, button yang pertama ialah minus button. Yang kedua ialah reset button. Yang ketiga ialah plus button. Okey. Ni dia punya ID, counter text, minus button, reset button dan plus button. Okey, untuk dia punya coding, Java. Count. Okey, kita dah declare dekat sini text view sama dengan counter text. Ni adalah dia punya nama ID. Okey, ni adalah button, minus button, button, plus button, button, reset button. Okey, kat sini private view, click listener. Okey, ni adalah switch public void on click. Okey, ni kita dah macam letakkan on click dekat setiap button tu. Okey, case RID minus button, untuk plus button, untuk reset button. Okey. Okey, ni dia punya untuk declaration untuk click listener. Okey, ni dia letak ID dekat counter text minus button. Untuk minus button ni kita ada set on click listener. Plus button pun kita set on click listener dan reset button pun kita set on click listener. Okey. Ni adalah dia punya untuk bila kita tekan reset button tu, dia akan jadi kosong. Dia clear kan. Okay, text view tu. Tapi bila dekat plus, bila tekan tambah, dia akan jadi 1. Dia akan jadi, bila tekan sekali lagi, dia akan jadi 2. Tapi untuk minus pula, bila kita tekan minus, dia akan pergi, dia jadi tolak 1. Contoh kalau 2, jadi akan jadi 1. 1 dia akan jadi kosong. Kosong dia akan jadi negatif 1. Okay, untuk yang last iaitu activity quiz. Okey, dekat sini dia punya design simple saja. Kita ada satu text view dan satu button. Iaitu button start quiz untuk pergi ke page quiz. Okey, ini menggunakan intent. Okey, ni adalah coding dia. Kita menggunakan intent sahaja untuk pergi dekat start quiz class. Okey, start activity sama dengan intent. Okey, kita akan pergi dekat intent. So, sebelum tu kita pergi dekat dia punya question model. Okey, untuk buat quiz, kita kena buat question model dulu supaya kita boleh dia dapat declare dia punya question model. Okey, dekat sini kita dah declare private string question option 1, option 2, option 3. Private incorrect answer no. Okey, dekat sini kita dah tulis. Okey, ni public string get option 1, return option 1. Okey, sama je macam option 2, option 3 get correct answer no. Okey, kita pergi dekat dia punya start activity layout. Okey, ni adalah dia punya layout. Okey, layout pertama kita menggunakan relative layout dan kita ada 4 text view iaitu question, dia punya number question dan kita ada score nama kita. Score kita jawab soalan tersebut dan ini adalah dia punya timer dan question will be here juga adalah text view. Dan kita ada radio group. Okey, ni adalah radio group iaitu radio button 1, 2, 3 dan ada satu button next. Okey. Kita pergi dekat dia punya start activity Java. Okey, dekat sini
kita kena declare banyak, okey. Iaitu text view, radio group, radio button dan button. Okey, dekat sini declare in total question, in CQ counter, in score. Score ni iaitu skor yang kita jawab soalan. Dan sini kita declare color state list RB color iaitu bila kita jawab soalan betul, jawapan dengan betul, dia akan keluar color hijau, manakala kalau salah dia jawab dia keluar warna merah. Okey, ni kita set juga countdown timer. Private question model, current question, private list question model, question list. Okey, dekat sini kita menggunakan array list. Okey, dekat sini kita ada TV question, TV score, TV question, no, TV timer. Okey, ni adalah text view. Okey, find ID bar RID text question ni adalah dia punya text view punya ID. Okey, dan kita ada radio group. Ni adalah RB1, RB2, RBT. Okey, ni adalah option 1, option 2, option 3 dan satu button next. DFRB color sama dengan RB1 get text color. Okey, add question, total question, question list sama dengan dot size, show next question untuk pergi ke next question. Dekat sini button next dot set on click listener untuk kita pergi dekat soalan yang seterusnya. Okey, kita dekat button kita kena set on click listener. Okey, kat sini tulis if answer false, if RB1 is checked, RB2 is checked, RB3 is checked, check answer, countdown timer, cancel. Okey, maksudnya macam bila kita dah siap jawab, kita tekan next, dia masa tu akan berhenti. So, setiap soalan masa dia adalah 20 saat sahaja. So, bila kita stop, kita tak siap jawab lagi tapi masa dah habis, so dia akan pergi ke next question terus. Okey, ni untuk check answer, dia punya color, kalau salah jadi merah, kalau betul dia jadi color hijau. Okey, ni finish, ni adalah dia punya countdown timer. Okey, macam saya cakap tadi, dia punya limit time dia adalah 20 saat saja. Ni untuk add question, kita dah letak question dekat sini, dia punya option dan jawapan yang betul. Okey, itu saja. Saya akan run dia punya output pula. Okey, untuk button categories animation, okey. Zoom, clockwise, fade, blink, move, slide. Okey, contoh. Okey, dia stop. Okey, untuk notes pula, dia akan open notes untuk website tersebut. Dia akan pergi dekat sini untuk nota. Dan website yang terusnya iaitu YouTube. Dia akan pergi dekat YouTube. Okey, dekat ABC Alphabet and Number for Kids. Okey, untuk yang ketiga iaitu Open Game. Game untuk kanak-kanak. Okey, ni itu website ketiga, open untuk main game. Okey, kita tekan button back, add button count. Okey, kita tekan number 1, 2, 3. So, kita tekan tolak, dia akan jadi 2. So, kita tekan reset, dia akan jadi kosong. Okey. Dan untuk yang terakhir, itu quiz. So, kita tekan start quiz. Okey, dekat sini adalah question 1 hingga 5, skor 0. 0 ni adalah timer dia. So, kita jawab. Okey. Tekan submit. Dan dia akan stop timing. Dan kita akan, kalau hijau ni maksudnya betul. So, skor dia akan jadi 1. Question 1/5. So, maksudnya ada 5 soalan. So, inilah soalan pertama. Okey, untuk warna merah ni iaitu untuk jawapan yang salah.
So, kita akan next. Masa berjalan. Question 2. Okay, in which direction does the sun rise? So, contohnya saya akan jawab salah. Submit. Dan jadi, kosong. Dia akan stop masa. Dan ni jawapan yang saya pilih tadi. Iaitu jawapan ni salah. So, jawapan betul ialah is. Okay, question 2. Skor akan jadi 1 je. Kalau saya jawab betul, skor akan jadi 2. Go next. So, ni kita jawab je. So, timing stop. So, saya jawab betul, so akan jadi 2. Next. Okay. 3. Submit. So, jawapan saya betul. Skor 3. Soalan yang keempat. Okay, yang last. Submit. Skor akan jadi 4. Question 55. Masa berhenti. Patutnya kita akan dapat 5 lah skor. Tapi saya jawab salah tadi. So, dia akan jadi 4 sahaja. So, finish dia akan pergi dekat home quiz. Terima kasih daripada saya.